Yang saya hormati Ketua Imam Masjid Saidina Uthman Ibnu Affan Al-Fadhil Ustaz Wan Abdul Halim bin Mat Yusof, Puan Pengerusi Bonda yang saya kasihi, Puan Rusniati Mansur dan staf kepimpinan merangkap teman seperjuangan tim AJK Gemenur Iman, seterusnya para jemaah yang istiqamah bersama. Mudah-mudahan kita sentiasa berada di bawah lindungan rahmat dan redha Allah Subhanahu wa ta'ala, insya-Allah. Jutaan terima kasih pada semua kerana masih setia mengimarahkan penutup Taman Syurga Gemenur Iman pada malam ini. Membuka keberkatan kuliah akhir kita malam ini, saya mempersilakan Al-Fadhil Ustaz untuk membaca umul kitab dan seterusnya menyambung pengajian kitab Riyadhus Salihin. Tafadhal masykurah ya Ustaz. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan moderator, seluruh staf kepimpinan Gemenur Iman, para alim ulama, pemimpin masyarakat, para habaib, muslimin, muslimat, para pencinta ilmu, mudah-mudahan tak kira di mana sekalipun kita berada, kita semua termasuk dalam kalangan hamba-hamba Allah yang dimuliakan di sisinya pada malam ini. Amin ya rabbal alamin. Pertemuan pada malam ini kita ucapkan segala puji-pujian kepada Allah, alhamdulillah, kerana kita telah berjaya adakan sebanyak 10 kali pertemuan sebenarnya dalam siri kuliah pengajian berkitab kita daripada kitab Riyadhus Salihin yang kita baca secara sederhana kupasannya, tidaklah terlalu mendalam sangat sebab waktu kita terbatas dan tidak juga terlalu longgar huraiannya kerana kita baca beberapa pendalilan daripada Al-Quran dan Hadis. Alhamdulillah, kita mulakan pengajian kita ni kalau para jemaah ingat pada 7 Oktober 2023 dan hari ni 2 Mac 2024, lebih kurang 5 bulan dah. Dan alhamdulillah kita telah berjaya adakan 10 kali pertemuan. Moga-moga kita semua terus istiqamah. Amin ya rabbal alamin. Pertemuan yang ke-10 pada malam ini kita akan masuk pada perbincangan bab yang ke-11 daripada kitab Riyadhus Salihin, iaitu dalam bab Al-Mujahadah. Al-Mujahadah ni maknanya bersungguh-sungguh menjalankan sesuatu. Bersungguh-sungguh dalam menjalankan. Tak kiralah sesuatu ni, kalau berjihad bersungguh-sungguh, belajar bersungguh-sungguh, mengajar bersungguh-sungguh, ibadah bersungguh-sungguh. Semuanya dilakukan dalam keadaan bersungguh-sungguh mencari redha Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita baca dulu, dia ada banyak dalil Al-Quran dan beberapa dalil hadis. Kita tengoklah beberapa sebahagiannya untuk kita ambil poin-poin penting dalam bab Al-Mujahadah, bersungguh-sungguh di dalam melakukan sesuatu amalan, insya-Allah. Apa kata Imam Nawawi? Muqaddimah bab Al-Mujahadah. Manusia Muslim mukmin tidak dapat melarikan diri daripada perjuangan, sama ada perjuangan melawan hawa nafsu untuk menunaikan ibadah ataupun meninggalkan kemungkaran dan maksiat, ataupun berjihad di jalan Allah, iaitu pada jalan fi sabilillah. Kalau para sahabat terdahulu, mereka ini ada peluang untuk berjihad pada jalan Allah dalam bab mereka ini nak meninggikan kalimah la ilaha illallah di medan perang, di medan jihad. Tapi dalam keadaan kita sekarang ini berbeza situasinya.
Jihad kita tidak samalah sebagaimana dengan para sahabat. Mungkinlah jihad kita pada hari ini salah satunya adalah jihad melawan hawa nafsu. Jihad melawan hawa nafsu. Ataupun jihad di dalam melakukan amal-amal soleh. Ataupun jihad kita meninggalkan perkara-perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kesemuanya menuntut kita bersungguh-sungguh sebagaimana para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berjihad di medan jihad itu tadi. Faham para jemaah sekalian? Konsep dia mungkin dah tak sama dah. Kalau para sahabat dulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia berdepan dengan kesyirikan, berdepan dengan pihak tentera Quraisy, berdepan dengan orang yang nak bunuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada saat ini ada juga jihad, tetapi mungkin konsepnya tidak sama. Tetapi salah satu bentuk jihad juga untuk kita bersungguh-sungguh. Yang pertamanya disebut oleh Imam Nawawi, bersungguh-sungguh dalam ibadah. Ibadah ni bukan saja ibadah yang kita fahami solat dan sebagainya saja. Ada ibadah yang khusus, ada ibadah yang menjadi ibadah bila kita niatkan kerana Allah. Ataupun bersungguh-sungguh meninggalkan perkara yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Semuanya dituntut untuk kita lakukan bersungguh-sungguh. Dalilnya muka surat 201 dalam kitab Riyadhus Salihin terbitan daripada JAKIM. Allah Ta'ala berfirman dalam bab Al-Mujahadah ini, Imam Nawawi bawakan firman Allah dalam surah Al-Ankabut ayat yang ke-69. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Maksudnya, dan orang-orang yang berusaha dengan bersungguh-sungguh kerana memenuhi kehendak agama kami, sesungguhnya kami akan memimpin mereka ke jalan kami yang menjadikan mereka bergembira serta beroleh keredaan. Dan sesungguhnya pertolongan dan bantuan Allah adalah beserta orang-orang yang berbuat baik. Allah Ta'ala menyatakan bahawasanya mana-mana orang yang buat sesuatu perkara yang Allah redai, buat sungguh-sungguh, buat sepenuh hati, buat memang ikhlas kerana Allah, buat betul-betul sungguh kerana Allah. Kenapa? Kerana ini perintah Allah. Kenapa awak buat sungguh-sungguh ni? Kerana nak membalas kesyukuran pada Allah. Allah katakan, kami akan memimpin mereka kepada jalan yang kami redai. Allah tunjuk jalan yang benar pada orang yang buat sesuatu ni memang bersungguh-sungguh kerana Allah. Bukan main-main buat begitu je. Asal buat, jangan. Asal siap. Asal buat. Awak solat tu, asal solat je lah. Baca tak tahu apa. Puasa, asal puasa je lah. Tanpa dia menjaga hak-hak puasa. Maknanya dia tidak buat tu bersungguh-sungguh. Allah sebut siapa yang buat tu memang sungguh-sungguh sebaik mungkin dia jaga adabnya, dia jaga tuntutannya, kami akan menunjukkan mereka lanahdiyannahum subulana. Kami akan pimpin mereka kepada jalan yang kami redai. Ini paling penting supaya kita tahu kebenaran dan dapat kita mengikuti kebenaran. Kan kita selalu berdoa kan, Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Ya Allah, tunjukkanlah kepada kami mana yang benar supaya kami dapat mengikuti kebenaran. Ya Allah, tunjukkanlah kami mana yang salah supaya kami dapat menjauhi yang disebut dengan kesalahan. Macam mana kita dapat mengikuti kebenaran? Allah katakan, buat sesuatu tuntutan Allah itu dengan bersungguh-sungguh, lanahdiyannahum subulana.
kami akan pimpin kamu pada jalan yang diredai oleh Allah Subhanahu wa taala. Bila baca ayat ni, saya beriltizamlah untuk buat sesuatu apa yang diamanahkan pada kita ni, kita buatlah sebaik mungkin. Sebaik mungkin. Sebab bila kita buat sebaik mungkin, Allah akan tunjukkan mana yang benar, bukan sahaja tunjuk, dia akan pimpin kita untuk melakukan kebenaran itu tadi. Itu dalil yang pertama dalam bab al-mujahadah. Faham tak para jemaah sekalian? Jelas insya-Allah. Kemudian ada beberapa lagi dalil Quran kita baca, kemudian kita akan huraikanlah, dia ada 6 semua dalil Quran. Kita akan lanjutkan dalil yang kedua, firman Allah Taala, وَذُكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا. Surah ayat yang kita baca tadi Al-Muzammil ayat yang ke-8. Dan sebutlah dengan lidah dan hati akan nama Tuhanmu terus menerus siang dan malam, serta tumpukanlah amal ibadatmu kepadanya dengan sebulat-bulat tumpuan. Allah Subhanahu wa taala dia meletakkan dalam ayat ni bagaimana zikir yang paling baik. Zikir ini ada 3 jenis, 3 bentuk. 3 bentuk jenis zikir. Yang pertama, zikir dengan lidah. Zikir dengan lisan. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Tetapi tidak sampai ke hati. Faham tak? Setakat sebut saja. Hanya sebut saja. Ramai orang sekadar sebut subhanallah, subhanallah, subhanallah. Tapi dalam hati dia tidak sampai. Maha suci Allah, maha suci Allah. Ada zikir bentuk yang kedua. Iaitu zikir dalam hati. Ingat dalam hati. Tetapi tidak dilafazkan dengan ucapan. Telinganya tidak mendengar. Hanya dalam hati saja. Tetapi dalam ayat ni Allah menyebut zikir yang terbaik, yang paling baik, وَذُكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا. Sebaik-baik zikir dilakukan dengan sungguh-sungguh macam mana? Diucapkan dengan lidah, kemudian bersamanya disebut di dalam hati, kemudian diberi tumpuan kepada akal fikiran. Dia berjalan serentak 3. Ada orang hanya berzikir dengan lidah. Boleh tak? Boleh. Kita tak kata salah. Ada orang hanya berzikir dalam hati. Boleh tak? Boleh. Tetapi yang paling baik selari 3. Diucapkan dengan lidah, dihadirkan dalam hati, ditumpukan dengan akal fikiran. Subhanallah. Alhamdulillah. Allahu Akbar. Itu maksud al-mujahadah. Dilakukan dengan bersungguh-sungguh. Sungguh-sungguh. Buat sesuatu dalam keadaan al-mujahadah, bersungguh-sungguh. Dapat tak tuan-tuan, puan-puan, hikmah ataupun pengajaran daripada ayat yang kedua ni? Allah Ta'ala sebut, zikir yang terbaik dalam bab mengingati Allah ni, mesti berjalan 3 tadi. Wadhkur, sebutlah dengan lisan. Watabattal ilaihi tabtila, dalam keadaan dihadirkan dalam hati dan juga ditumpukan pada tumpuan pemikiran kita. Ada yang komen, Puan Asina komen, jangan hanya sekadar sebut di lidah saja. Subhanallah, 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 subhanallah. Sekadar nak mencukupkan 33 kali. Ataupun sekadar nak mencukupkan 11 kali. Tapi dihadirkan dalam hati, dibuat bersungguh-sungguh sehingga datang tumpuan di dalam akal fikiran. Maknanya dia berjalan serentak 3. Itu maksud al-mujahadah. Al-mujahadah. Buat sungguh-sungguh. Bukan sekadar ikutan begitu sahaja. Kemudian, dalil yang ketiga daripada Quran dalam bab al-mujahadah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينَ. Surah Al-Hijr ayat 99.
Dan sembahlah Tuhanmu sehingga datang kepada kamu perkara yang tetap. Al-yaqin. Al-yaqin di situ bermakna kematian. Kalau boleh para jemaah sekalian, perkataan al-yaqin kita buat dalam kurungan al-yaqin bimakna al-maut. Maksudnya kematian. Sembahlah Tuhan kamu sehingga datang kepada kamu al-yaqin, kematian maknanya. Ayat ni mesti ditafsirkan. Sebab ramai yang baca ayat ni, dia tidak jadi untuk beribadah. Ataupun dia beribadah, kemudian dia berhenti ibadah. Sebab apa? Dia baca ayat, sembahlah Tuhan kamu sehingga datang kematian. Sehingga datang keyakinan. Lalu dia cakap, oh saya belum datang keyakinan. Maka saya tidak perlu beribadah. Dia kata macam tu. Surah apa Ustaz? Surah Al-Hijr, ayat yang ke-99. Allah sebut dalam surah Al-Hijr, sembahlah Allah sehingga datang keyakinan. Jadi saya cakap tadi, keyakinan di sini dengan makna al-maut, iaitu kematian. Sebab kalau kita terjemahkan keyakinan dengan maksud yakin, sembahlah Tuhan kamu sehingga datang yakin, ramai orang yang tak jadi nak sembah. Sebab apa? Belum yakin, kata dia. Ataupun orang berhenti beribadat. Sebab apa? Sebab saya ni dah yakin dah. Dan Allah sebut, sembahlah Tuhan kamu sehingga yakin. Saya sekarang dah yakin, jadi tak perlu sembah lagi dah Allah. Maka kita jelaskan, keyakinan di situ bermaksud al-maut, iaitu kematian. Sembahlah Allah sehingga mati. Beribadatlah bersungguh-sungguh kepada Allah hingga kamu mati. Itu maksud dia. Maknanya bila dah meninggal dunia, maka tidak ada lagi ibadah. Tak ada lagi solat, tak ada lagi menuntut ilmu, tak ada lagi nak mengajarkan ilmu, tak ada lagi nak puasa, tak ada lagi haji, tak ada lagi apa-apa. Sebab apa? Sebab Allah perintahkan ibadah ini dijalankan hingga datangnya kematian. Dan dilakukan al-mujahadah, bersungguh-sungguh. Itu dalil yang ketiga. Dalil yang keempat, dalam surah Al-Zalzalah ayat yang ke-7. Surah Al-Zalzalah ayat yang ke-7. Allah Subhanahu wa taala berfirman, فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ. Maksudnya, maka sesiapa yang mengerjakan walaupun kebaikan itu sebesar zarah, sesungguhnya akan diperlihatkan oleh Allah. Allah sebut, siapa yang buat baik walaupun sikit je, ataupun walaupun kecil je, digambarkan kecil tu macam zarah. Zarah ni maknanya debu yang paling halus, yang kita tak nampak dengan mata pandang kita, tetapi dalam buku catatan amalan akan diperlihatkan. Apatah lagi benda tu benda yang nampak, benda yang jelas, benda yang besar. Kalau benda kecil pun akan diperlihatkan, benda besar pun pastilah akan ditonjolkan di hari akhirat dalam buku catatan amalan. Maka lakukanlah perkara itu dengan al-mujahadah, bersungguh-sungguh. Sebab apa? Benda yang kecil pun akan diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semuanya akan ditonjolkan. Tanggal 2 Mac 2024, hari Sabtu 9.15 malam. Oh, kuliah online bersama GNI. Ada dalam buku rekod catatan amalan. Sekarang tak nampak lagi. Akan diperlihatkan setelah datangnya al-yaqin, iaitu kematian kelak. Akan ditunjukkan Ustaz. Mana dalilnya? Dalilnya Allah sebut, فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ. Siapa yang buat benda yang kecil sekalipun akan dipertontonkan. Apatah lagi benda yang besar, benda yang dapat dilihat pada saat ini. Moga-moga dikira sebagai amal soleh, kita jaga hati kita
dengan penuh keikhlasan dan kita buat dengan bersungguh-sungguh. Mengantuk-mengantuk sikit itu biasa sajalah. Sabar sajalah dalam menuntut ilmu, maka itulah cabaran dia, insya-Allah. Seterusnya, ada admin share kan kepada kita ni. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dalil yang kelima dalam Al-Quran dalam bab Al-Mujahadah. Allah Taala berfirman, "Wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu 'indallah huwa khairan wa a'zama ajra." Surah Al-Muzammil ayat yang ke-20. Surah Al-Muzammil ayat yang ke-20. Maksudnya, Allah Ta'ala berfirman, dan ingatlah, apa jua kebaikan yang kamu kerjakan sebagai bekalan untuk diri kamu, tentulah kamu akan mendapat ganjarannya di sisi Allah sebagai balasan yang sebaik-baiknya dan yang amat besar pahalanya. Surah Al-Muzammil ayat yang ke-20. Allah Ta'ala berfirman, apa jua kebaikan, dengan syarat kebaikan itu kita lakukan kerana Allah. Kerana Allah. Kita tidak lakukan kerana riak, tidak lakukan kerana sum'ah, takabur, ujub dan sebagainya. Segala macam kebaikan yang kita lakukan ini, kita jaga hati kita sebaik mungkin, lillahi ta'ala, semuanya akan diganjari di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Alang-alang buat, lakukanlah dengan al-mujahadah. Lakukan dengan sebaik mungkin, sedaya kemampuan yang kita boleh buat. Segala kemampuan yang kita boleh lakukan, insya-Allah. Itu dalil yang kelima. Dan yang enam, yang last sekali daripada dalil Al-Quran, kitab Riyadhus Salihin ini, bab mujahadah. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ. Dan ingatlah apa jua yang kamu buat dari jenis-jenis kebaikan, maka sesungguhnya Allah Maha mengetahui, kata Allah. Surah Al-Baqarah ayat 215. Surah Al-Baqarah ayat 215. Allah sebut, awak buat kebaikan walaupun manusia tak tahu, Allah tahu. Walaupun manusia tidak puji, jangan sedih. Allah mengetahui. Wallahu bihi alim. Fa innallaha bihi alim. Maka sesungguhnya Allah alim, Maha mengetahui perkara tersebut. 215. Kadang-kadang ialah kita buat kebaikan tidak dipuji. Kita buat kesilapan kecil, terlupa, terlalai, alpa, terus dikeji. Kadang-kadang patah semangat juga, betul tak? Patah semangat juga. Buat terlupa contohnya. Buat salah sikit je. Benda itulah yang akan selalu diingati. Kebaikan yang berkali-kali dilupakan. Tetapi kata Allah, jangan sedih kalau tidak mendapat pujian daripada manusia. Fa innallaha bihi alim. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala Maha mengetahui. Ayat yang dikongsikan oleh admin Al-Baqarah 215. Fa innallaha bihi alim. Sesungguhnya kebaikan itu diketahui oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka di sini baru kita faham. Kebaikan yang kita lakukan di dunia ini, sebenarnya kebaikan itu hakikatnya ia kembali pada diri kita sebenarnya. Ialah kebaikan yang kita buat untuk orang lain, pada pandangan mata kasar manusia itu, kebaikan itu untuk orang lain lah dapat manfaatnya. Tetapi di hari akhirat, setiap kebaikan itu kembali pada diri kita. Dan setiap keburukan itu sebenarnya dia akan kembali kepada diri kita juga. Kita buat baik. Admin yang share ayat Al-Quran ini, mungkin bagi kita, oh biasa-biasa saja, sekadar share je lah.
Tetapi kebaikannya ini akan kembali kepada orang yang buat perkara ni bersungguh-sungguh. Alhamdulillah. Dia bersungguh-sungguh buat tu, kita praktikkan. Alhamdulillah. Kita tengok kan. Kita baca bab al-mujahadah. Lakukan secara bersungguh-sungguh. Dan kita praktikkan macam mana? Malam ni kita baca ayat Quran, admin dia bersungguh-sungguh cari daripada surah mana, daripada ayat yang mana. Alhamdulillah. Mungkin nampak benda ni kecil je. Benda ni tak ada pun orang puji ke ataupun sebagainya. Tetapi ingatlah, fa innallaha bihi alim wa ma taf'alu min khairin. Siapa je yang buat kebaikan, niat dia nak menyumbang, niat dia nak buat yang terbaik sekadar kemampuan dia, fa innallaha bihi alim. Kita pegang sungguh-sungguh ayat ni. Kita garis bawahkan ayat fa innallaha bihi alim. Biarlah orang tak tahu pun Allah tahu. Biarlah manusia tak nampak pun Allah nampak. Biarlah bos ataupun orang atasan tidak perasan pun kita buat. Sebab apa? Fa innallaha bihi alim. Allah maha tahu. Saya pegang ayat ni, kita semua pegang ayat ni, maka kebaikan yang kita mulakan kerana Allah, maka insya-Allah kita tidak akan berhenti dengan mulut-mulut manusia. Sebab apa? Setiap kebaikan yang kita buat dengan bersungguh-sungguh, dia akan berdepan dengan cabaran. Betul tak? Cabaran yang paling besarnya mulut orang. Orang ni kadang-kadang dia mengata je kerja orang. Sebahagiannya lah, kita tak pukul rata. Tapi ada orang jenis begitu. Kita istilahkan golongan skeptikal yang bermata lalak. Dia sentiasa cuba mencari kelemahan dan keburukan. Kita buat benda baik, itu dia tak peduli sangat. Tapi kadang-kadang benda baik itu pun dia cuba mencari mana yang dia boleh kritik, boleh komplain, boleh komen, boleh jatuhkan supaya lemah semangat kita. Maka bila kita jumpa ayat wa ma taf'alu min khairin fa innallaha bihi alim. Setiap kebaikan yang kita buat tu, tak apalah. Ia akan dinilai oleh Allah. Allah Maha mengetahui. Maka apa pun cabaran mulut orang nak mengata, kita tetap buat je lah. Tanah Pahang, tanah purba, kaya dengan aneka sejarah. Sepatah kata sudah dikota, jangan mudah diubah-ubah. Getah dibakar dalam pelita untuk menyuluh dalam perigi. Sepatah kata sudah dikota, jangan mudah untuk ubah lagi. Buat je kebaikan. Sebab apa? Fa innallaha bihi alim. Allah Maha mengetahui. Selesai. 6 dalil daripada ayat Al-Quran dalam bab Al-Mujahadah. Lakukanlah sesuatu pekerjaan itu dengan bersungguh-sungguh walaupun tak diketahui oleh siapa-siapa sekalipun. Allah Maha mengetahui kebaikan tersebut. Kita masuk dalil daripada hadis. Hadis daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini sahih riwayat Imam Bukhari. Inna Allah Ta'ala qala. Saya baca yang matan bahasa Arab, kemudian kita lihat maksudnya. Kita nak ambil barakah lidah ataupun ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menyebutkan hadis ni. Kemudian kita lihat terjemahannya. Man adali waliyan faqad adhantuhu bil harbi wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma aftaradtu alayhi wa ma yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbahu fa idza ahbabtuhu kuntu sam'uhu alladhi yasma'u bihi wa basaruhu alladhi yubsiru bihi wa yadahu allati yabtishu biha wa rijlahu allati yamshi biha wa la in sa'alani la'utiyannahu wa la in ista'adhani la'u'idannahu. Subhanallah.
Cukup hebat hadis ni. Kita baca maksud dia. Hadis ni hadis sahih riwayat Imam Bukhari. Para jemaah dengar terjemahan dia. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Abu Hurairah yang ceritakan hadis ni. Kata Abu Hurairah, aku pernah dengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Kata baginda, sesungguhnya Allah Ta'ala berfirman. Bila Rasulullah sebut Allah berfirman dalam hadis, bermaksud hadis ini dikenali sebagai hadis qudsi. Hadis qudsi. Para jemaah pernah dengar tak hadis qudsi? Hadis qudsi ni bermaksud hadis yang diungkapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tetapi bukan dalam bentuk Al-Quran. Allah berfirman tetapi Rasulullah ceritakan dalam bentuk hadis. Dia ada hadis nabawi. Hadis nabawi ni maknanya dari Nabi, ucapannya dari Nabi. Kalau hadis kursi, ucapannya dari Rasul tetapi maknanya dari Allah Subhanahu wa taala. Itu dikenali sebagai hadis qudsi. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah yang bagi tahu tetapi maknanya daripada Allah. Sesungguhnya Allah berfirman, sesiapa yang memusuhi kekasihku, iaitu wali-wali Allah, nescaya aku isytiharkan perang terhadapnya. Dan tidaklah seseorang hamba-Ku menghampirkan dirinya kepada aku dengan ibadah dan ketaatan yang lebih aku sukai daripada menunaikan apa yang telah aku fardukan. Dan sentiasalah hamba-Ku menghampirkan dirinya kepadaku dengan mengerjakan perkara-perkara sunat sehingga aku kasihkan kepadanya. Apabila aku telah kasih kepadanya, nescaya jadilah aku pendengarannya, penglihatannya, tangannya dan kakinya. Apabila dia memohon kepadaku, nescaya aku kabulkan. Dan apabila dia meminta perlindungan kepadaku, nescaya aku akan melindunginya. Hadis sahih riwayat Imam Bukhari. Apa maksud hadis ni para jemaah sekalian? Orang yang menjaga hak yang fardu kepada Allah. Yang wajib-wajib ni dia jaga. Dan dia bersungguh-sungguh melaksanakan perkara-perkara yang sunat. Perkara yang sunat dia buat. Yang fardu dia jaga sungguh-sungguh. Yang sunat dia jaga. Kemudian Allah sebut, semua anggota badan dia ni, aku akan jaga, kata Allah. Aku jaga. Tangannya, penglihatannya, pendengarannya, kakinya, semua berada dalam genggaman Allah, maksudnya begitu. Bila dia minta je apa sahaja dengan Allah, Allah kata aku akan kabulkan. Dan apabila dia memohon perlindungan apa sahaja dengan aku, nescaya aku akan melindunginya. Dengan syarat dia al-mujahadah, bersungguh-sungguh melakukan ketaatan kepada Allah dengan dia menjaga yang wajib dan melaksanakan perkara-perkara yang sunat. Itu maksud hadis ni. Dengan kata lain, orang yang ingat kepada Allah saat dia senang, Allah akan ingat padanya saat dia susah. Begitu kesimpulan dia. Ramai orang minta dengan Allah, berdoa dengan Allah, banyak dia solat pada waktu dia berhajat ataupun waktu dia susah, waktu dia ada keinginan. Tetapi dalam hadis ni Allah sebut, dalam hadis kursi ni, orang yang menjaga hak Allah yang fardu, dia jaga perkara-perkara yang sunat, maknanya dia ingat pada Allah saat dia senang, maka apa sahaja dia minta aku kabulkan. Allah ingat pada dia waktu dia susah, dan apa sahaja yang dia minta perlindungan daripada Allah, Allah akan melindungi dirinya. Dengan syarat al-mujahadah, dia lakukan dalam keadaan bersungguh-sungguh, sama ada pada waktu senang maupun pada waktu susah. Bukan waktu susah je.
Waktu susah banyak doa. Banyak solat hajat. Banyak baca Quran. Waktu dah lapang, senang, tak ada masalah, dia tinggalkan. Maka Allah akan lupa kepada dia tadi. Para jemaah faham Hadis tersebut dalam bab al-mujahadah. Hadis yang kedua, muka surat 206 dalam kitab Riyadhus Salihin. An Anasin radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis ni sahih riwayat Imam Bukhari daripada Anas daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fima yarwihi an rabbih. Sebagaimana Rasulullah ceritakan daripada Allah Subhanahu wa taala berfirman. Makna juga hadis ini hadis qudsi. Ini juga hadis qudsi. Allah Taala berfirman, "Idza taqarrabal 'abdu ilayya shibran, taqarrabtu ilayhi zira'an. Wa idza taqarraba ilayya zira'an, taqarrabtu minhu ba'a. Wa idza atani yamshi ataituhu harwalah." Subhanallah. Hadis sahih riwayat Imam Bukhari. Kita baca hadis ni. Menarik hadis ni. Kata Nabi SAW daripada Anas, Allah Ta'ala berfirman, ni hadis kursi. Allah Ta'ala sebut, jika seseorang hamba menghampiriku sejengkal, maka aku akan menghampirinya sehasta. Jika dia menghampiriku sehasta, maka aku menghampirinya sedepa. Dan jika dia datang kepadaku dengan berjalan, aku datang kepadanya dengan berlari. Subhanallah, tabarakallah. Dengan kata lain, Allah Subhanahu wa taala sedang menunggu-nunggu hambanya. Kalau hambanya buat silap, buat salah, buat dosa pada waktu pagi, Allah menunggu hambanya untuk bertaubat pada waktu petang. Begitulah. Hambanya yang melakukan dosa silap pada waktu petang, Allah menunggunya untuk bertaubat pada waktu pagi. Bila hamba-Ku nak datang ni? Dan kalau hambanya datang, dalam keadaan dia datang tu sejengkal, Allah pergi kepadanya sehasta. Maknanya lebih luas Allah tunggu. Jika dia datang sehasta, Allah menghampirinya sedepa. Dia datang kepada Allah dalam keadaan berjalan, Allah akan datang kepadanya dalam keadaan berlari. Dengan syarat al-mujahadah. Bersungguh-sungguh melakukan perkara tersebut. Sungguh-sungguh. Itu dalil yang kedua daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, muka surat 207 dalam kitab Riyadhus Salihin, masih dalam bab al-mujahadah. Bersungguh-sungguh melakukan sesuatu amal. Daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ni'matani maghbubun fihima kathirun minan nas, as-sihhatu wal faragh." Rawahul Bukhari. Hadis ini sahih riwayat Imam Bukhari. Daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dua nikmat, banyak manusia lupa kepada dua nikmat ini. Yang pertama, manusia dia lupa, lalu dia mensia-siakan nikmat ini, iaitu nikmat sihat. Nikmat sihat. Ketika sihat, dia lupa nak ibadah. Ramai orang kata Allah begitulah. Dan kata Nabi SAW, ketika sihat, dia enjoy. Dia lupa dia adalah hamba Allah. Dan yang kedua, nikmat yang sering kali disia-siakan oleh manusia, iaitu pada waktu lapang. Sihat dan waktu lapang. Sihat ni, betul lah. Health is not everything. Kata orang Kelantan, kesihatan itu bukan segala-galanya. But everything is nothing without health.
sesuatu itu takkan bernilai tanpa adanya sihat. Tetapi orang ketika sihat, dia lupa. Lupa nak baca Quran. Lupa nak solat berjemaah. Lupa. Maka Rasulullah ingatkan dalam hadis ni dua. Kalau kita baca hadis lain, Rasulullah sebut ada 5 perkara yang Rasulullah suruh rebut. Kalau jemaah pernah dengar kan hadis, irtanim khamsan qabla khamsin. Rebutlah 5 perkara sebelum datang 5 perkara. Apa dia 5 perkara ni? Syababaka qabla haramika. Waktu muda sebelum datang waktu tua. Yang kedua apa dia? Wasihhataka qabla saqamika. Waktu sihat sebelum datangnya waktu sakit. Yang ketiga apa dia? Wa faraghaka qabla syughulika. Waktu lapang sebelum datangnya waktu sibuk. Yang keempat, wa ghinaka qabla faqrika. Waktu kaya sebelum datangnya waktu sempit. Dan yang kelima, wa hayataka qabla mautika. Rebutlah peluang ketika hidup sebelum datangnya kematian. Sebab apabila datangnya kematian, ketika itu ramai yang timbul penyesalan dalam dirinya. Rebut 5 perkara sebelum datang 5 perkara. Waktu sihat sebelum sakit. Raihan saya rasa dia ada buat lagu ni. Rebut 5 perkara sebelum datang 5 perkara kan. Kumpulan nasyid Raihan. Waktu sihat sebelum sakit. Waktu lapang sebelum waktu sibuk. Waktu kaya sebelum datangnya waktu miskin. Waktu muda sebelum datangnya waktu tua. Waktu hidup sebelum datangnya waktu mati. Sebab ramai orang mati, dia menyesal kata Allah dalam Al-Quranul Karim. Sekali lah kita ambil dalil daripada hadis muka surat 208 dalam bab Al-Mujahadah ni. Dalam bab bersungguh-sungguh. Hadis ni juga sahih riwayat Imam Bukhari Muslim. Ni tentang bersungguh-sungguhnya Nabi dalam ibadahnya. Kata Aisyah radhiyallahu anha, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqumu minal laili hatta tatafattara qadamahu. Kata Aisyah, Rasulullah itu dalam solat sunatnya dia bersungguh-sungguh dalam solat sunat sehingga ketika dia solat dalam keadaan pecah kaki dia. Pecah kaki Nabi kerana solat sunat, kata Aisyah. Saya bila baca hadis ni kali pertama dulu, saya gagal faham. Solat sunat Nabi menyebabkan tumit kaki Nabi jadi pecah. Biasa orang terjemah bengkok kaki, tapi yang tepatnya adalah pecah. Rupa-rupanya saya jumpa satu hadis, pecahnya tumit kaki Nabi kerana solat sunat, kerana kata Huzaifah Al-Yamani, Rasulullah dalam solat sunat dia tegak terlalu lama kerana membaca ayat-ayat yang panjang ketika dia qiyamul lail. Kata Huzaifah Al-Yamani, Rasulullah membaca surah Al-Baqarah. 286 ayat. Kalau ketika itu sudah diturunkan full lah, penuh. Ketika ayat terakhir, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, aku sangkakan Rasulullah dia akan rukuk. Rupa-rupanya dia sambung dengan Ali Imran. Ali Imran 200 ayat. Ayat terakhirnya, ya ayyuhalladzina amanu sabiru wa sabiru wa rabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Aku sangkakan Rasulullah akan rukuk setelah habis Ali Imran. Dia sambung pula dengan surah An-Nisa. 176 ayat. Bayangkan para jemaah sekalian. Pecah tumit kaki Nabi kerana apa? Berat badan tampung oleh tumit kaki kerana tegak terlalu lama. Itulah yang menyebabkan ada rekahan pada tumit-tumit kaki Nabi. Bersungguh-sungguh Rasulullah dalam ibadah. Lalu Aisyah tanya, wahai Rasulullah, limadha tasna'u hadha? Kenapa awak buat lakukan demikian?
wa qad ghafarallahu laka ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar. Bukankah kalau awak ada dosa semuanya sudah diampunkan Allah? Jawab Nabi sallallahu alaihi wasallam, afala akuna abdan syakura. Wahai Aisyah, aku lakukan semua ini kerana aku nak menjadi hamba Allah yang bersyukur. Barulah kita faham sebenarnya maqam ibadah yang paling tinggi, maqam ibadah dilakukan kerana nak memanifestasikan kesyukuran kepada Allah terhadap segala macam nikmat. Itu maqam ibadah yang paling tinggi. Ada orang kalau kita tanya, awak kenapa solat di masjid? Maka dia jawab, oh saya solat di masjid, saya nak dapat gandaan 27 kali ganda solat berjemaah. Boleh tak? Boleh, tak ada masalah. Kita tanya, kenapa awak pergi ke Mekah buat haji, buat umrah? Oh, saya nak dapat fadilat 100,000 kali ganda. Boleh, tak ada masalah. Ada orang ibadah kerana nak dapatkan pahala, boleh. Ibadah kerana takut dosa, boleh. Ibadah kerana nak masuk syurga, boleh. Ibadah kerana takut neraka, boleh. Tetapi maqam ibadah yang paling tinggi adalah nak menjadi hamba Allah yang bersyukur, nak berterima kasih kepada Allah terhadap segala macam nikmat yang Allah berikan. Awak kenapa baca Quran? Dia jawab, saya nak menjadi hamba Allah yang syukur. Kenapa awak belajar? Kenapa awak mengajar? Kenapa awak menuntut ilmu? Kenapa awak menyebarkan ilmu? Dia jawab, kerana saya nak berterima kasih kepada Allah, saya nak menjadi hamba yang bersyukur. Orang yang beribadah kerana nak berterima kasih dan nak menjadi hamba yang bersyukur, itulah maqam ibadah yang paling tinggi. Dan Rasulullah lakukan ini, dia bersungguh-sungguh kerana nak membalas kesyukuran dan memanifestasikan kesyukuran dia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Para jemaah sekalian, saya rasa sekadar itulah kongsian pada malam ni pada bab yang ke-11. InsyaAllah pada masa ataupun kuliah akan datang, kita akan masuk pada bab yang ke-12. Iaitu bab yang ke-12 tentang galakan menambahkan amal-amal kebaikan dalam kehidupan. Wallahu alam, saya serahkan kembali kepada moderator. Dipersilakan. Alhamdulillah. Terima kasih banyak Ustaz. 10-6 minit ada berbaki lagi dalam beberapa minit sebelum habis. Ustaz nak buka soalan pada jemaah ke? Boleh kalau ada 1-2 soalan. InsyaAllah. Silakan. Masih ada ruang insyaAllah. Senyap dia mujahadah ke dah ngantuk tak tahulah Ustaz semalam ni. Alhamdulillah kupasan sangat baik. Ada soalan ke para jemaah? InsyaAllah semua dah letih dah. Banyak kenduri kot hari ni. Boleh jadi. So, Ustaz saya pun tak ada apa-apa soalan. Alhamdulillah kupasan Ustaz sangat baik. Kita tutup malam ni sampai di sini Ustaz InsyaAllah. InsyaAllah. Okey, baik. Alhamdulillah, jazakumullah khairan kathira jazak kepada Al-Fadhil Ustaz Wan Abdul Halim yang telah mengupas mutiara ilmu pada bab ke-11 dalam pertemuan ke-10 kita malam ini dengan tajuk Al-Mujahadah, iaitu sikap bersungguh-sungguh. Dari rujukan-rujukan ayat Al-Quran Al-Fadhil Ustaz kongsikan malam ini, Al-Muzammil ayat 8 dan 20, Al-Hijr ayat 99, Al-Zalzalah ayat 7 dan Al-Baqarah ayat 215 jelas memberi peringatan kepada kita malam ini bahawa orang-orang yang bersungguh-sungguh dalam melakukan kebaikan, yakni amal soleh, akan diberi pimpinan di jalan yang Allah Subhanahu Wa Taala redha. Ini janji Allah kepada hamba-hambanya. Sesungguhnya tiap kebaikan atau keburukan itu akan kembali kepada diri kita sendiri dan akan diperlihatkan satu persatu di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala di akhirat kelak. Niatlah hanya kerana Allah dalam apa yang kita lakukan dan sentiasa bertaubat kerana kita ini tidak terlepas dari melakukan kesilapan. Allahumma arhamna bil Quran. Ya Allah, rahmatilah kami dengan Al-Quran.
segala kekurangan dan ketidaksempurnaan sepanjang kuliah malam ini berlangsung. Saya Puan Azrina Abu Bakar mewakili tim Gemenur Iman memohon jutaan kemaafan. Sebelum kita akhiri kuliah malam ini, sedikit habahan untuk kuliah pagi esok. InsyaAllah Taman Syurga Gemenur Iman membuka tirai 22 Sya'ban 1445 Hijrah dengan bacaan surah Yasin, tahlil, doa, selawat dan khasidah bersama Al-Fadhil Imam Muda Muhammad Harith Daniel bin Muhammad. Sama-sama kita kembali bersama untuk imarahkan pagi minggu kita dalam kuliah subuh esok insyaAllah. Sekali lagi dengan penuh hormat dan ucapan terima kasih, saya mempersilakan Al-Fadhil Ustaz untuk menutup kuliah insya kita dengan tasbih kafarah dan suratul asr. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dipersilakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaih. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Terima kasih kepada semua bertemu di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.